cinta. Kucu-kucu serentak dengan nadaku bersama jari jemariku, menyeru menari bersama diriku. Namamu ku rahsiakan dan telah terbati di hatiku. Kucu-kucu, kucu-kucu, oh alamak, aku jatuh cinta. Kucu-kucu, kucu-kucu serentak dengan nadaku bersama jari jemariku, menyeru menari bersama diriku. Namamu ku rahsiakan dan telah terbati di hatiku. Kucu-kucu, kucu-kucu, alamak, aku jatuh cinta. Lagu cinta ini untuk kamu, sambil ku tenung bulan menghiasi malam, dan tercipta bibit kata indah. Bangun pagi sudah pikir apa nak makan. Makan ini tinggi kalori, makan itu tak dapat lelah. Jadi apa pilihan terbaik kalau nak sehat dan nak naik berat? Senang saja kalau nak sihat, ikuti saranan tinggal sihat Malaysia. Suku-suku separuh ikut saja, suku ikan, suku nasi, separuh sayur dan buah. Suku separuh, suku separuh, suku separuh. Sekarang sudah tahu bagaimana nak mula. Pilih yang kurang lemak, pilih yang kurang gula. Jadi tunggu apa lagi? Jom semua kita ikut bersama. Senang saja kalau nak sihat, ikuti saranan tinggal sihat Malaysia. Suku-suku separuh ikut saja, suku ikan, suku nasi, separuh sayur dan buah. Suku separuh, suku separuh, suku separuh. Kepada follower kami sekarang ni tengah ada 53 viewer. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan yang dah mula ke udara sekarang ni. Terima kasih banyak. Right. So sedikit pengenalan nama saya Muhammad Faiz bin Bacuk. Saya adalah pegawai pemakanan daripada Pejabat Kesihatan Daerah Jerantut. Dah berkhidmat kat sini nak dekat lebih kurang 6 tahun. Baik. So pertama-tama sebelum kita start sesi ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada kesempatan tolong ada button like tu, tolong like dan share. Tolong like dan share di Facebook masing-masing, sebab pada petang ni saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan info-info yang menarik dan juga yang kita boleh aplikasikan. So berbagai juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penurunan berat badan sebenarnya yang kita boleh sembangkan, tapi tak ramai orang sentuh sebenarnya berkenaan dengan perkara ni lah. Baik. So sedikit pengenalan, saya Faiz, pegawai pemakanan yang akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ni. Di sebalik tabir ada ramai lagi pegawai-pegawai pemakanan di daerah di dalam negeri Pahang yang membantu sebenarnya. Baik, jom. So kita boleh start. Alright, okay. So bila kita sebut tentang
penurunan berat badan, ada pelbagai kaedah yang orang gunakan. Ada pelbagai cara yang orang gunakan, tapi tak ramai yang mengambil kira berkenaan dengan apa? Dengan hormon yang mengawal kita punya rasa lapar, hormon yang mengawal kita punya rasa kenyang, hormon dia juga kadang-kadang orang akan mengabaikan juga hormon-hormon yang menyebabkan kita rasa stres. Menyebabkan apabila kita mula aplikasikan diet setengah diet tu, apa yang dia akan buat last dia akan upset. Bila dia upset, apa yang dia buat dia akan makan lebih banyak. Jadi diet dia tidak berjaya. Baik So dekat sini, baik. Sebelum kita pergi kepada yang lebih jauh, jom kita berkenalan. Ada beberapa hormon sebenarnya yang terlibat secara langsung dan juga tidak langsung yang mengawal rasa lapar, kenyang dan juga stres dalam diri kita. Baik. So hormon yang pertama apa dia? Hormon yang pertama adalah insulin. Pernah dengar tuan-tuan dan puan-puan? Hormon insulin, apa fungsi insulin? Siapakah yang menghasilkannya? Right. So insulin dihasilkan oleh satu organ badan yang kita gelar sebagai pankreas. Hormon ini dijadikan daripada kolesterol. Okay. So baik. So insulin dihasilkan oleh pankreas. Ketika mana insulin dirembeskan dekat dalam badan, apa yang berlaku? Ketika insulin dirembeskan dalam badan, apa yang berlaku? Enzim lipase akan direncatkan. Right. Enzim lipase ni apa? Enzim lipase ni lah yang terlibat dalam proses pemecahan lemak, pemecahan sel-sel lemak. So selagi mana insulin ni tinggi dalam badan, selagi itu enzim lipase tidak akan dihasilkan oleh pankreas. Baik, kita buat sedikit graf untuk sedikit kefahaman. Tuan-tuan dan puan-puan boleh catat apa yang saya nak ceritakan. Okay. Baik. So bila kita buat satu graf, ini kalau graf ni di kalangan mereka yang belajar berkenaan dengan postprandial study ke apa, dia sangat terkenal. Alright. Okay. So bila kita makan, ini masa time. Okay. Right. Bila kita makan, apa yang berlaku? Insulin akan naik. Dalam tempoh masa 30 minit yang pertama, dia akan naik. Baik. So bukan insulin, gula. Bila kita makan, gula akan naik dalam tempoh 30 minit yang pertama. Baik. Siapakah yang bertanggungjawab untuk mengawal gula ni? Siapakah yang bertanggungjawab untuk menurunkan kembali gula ni? Tak lain tak bukan insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Baik. So bila gula dah masuk dalam badan, automatik akan sampai isyarat kepada pankreas supaya pankreas keluarkan insulin. Dan dari situ insulin pun dikeluarkan. Right. Untuk mengimbangkan supaya glukos ini tadi dapat diturunkan. Right. Okay. Right. So bila kata gula dah naik, insulin akan dihasilkan. Baik. So bayangkan kalaulah kita kerap minum air manis, makan benda yang semua bertepung, banyak gula, apa yang akan berlaku? Gula yang akan naik dalam tempoh masa yang rapat tu adalah sangat tinggi. Jadi apa yang berlaku juga pada masa yang sama, insulin juga, pankreas juga akan dipaksa untuk bekerja keras supaya apa? Supaya menghasilkan insulin lebih banyak. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari yang pertama mungkin okey. Hari yang kedua mungkin okey. Right, terima kasih banyak kepada 110 viewer yang tengah view. Jangan lupa tolong share, tolong catat apa yang saya beritahu ni. Sebab ini adalah info yang berguna. Tuan-tuan dan puan-puan susah nak dapat info dari tempat lain. Okay, right. So, hari yang pertama, kita mungkin okey lagi. Pankreas mungkin berupaya untuk keluarkan insulin dengan baik. Dengan kuantiti yang banyak. Tapi bayangkan kalau dia berlaku setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Apa benda yang akan berlaku? Pankreas ini tadi tidak lagi berupaya untuk menghasilkan insulin dalam kuantiti yang banyak. Baik, sebelum pergi kepada peringkat tu, right. So sebelum pergi pada peringkat tu, apa yang berlaku dekat dalam badan kita juga, right? So dia akan menghasilkan satu situasi yang kita gelar sebagai insulin resistant. Ni kita gelar dia sebagai IR. Baik. So dalam insulin resistant ni, apa yang berlaku? Kadang-kadang sistem pankreas kita akan dipaksa bekerja keras 5 hingga 7 kali ganda. Dia akan pump keluar insulin daripada biasa. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, cuba perhatikan fasting blood sugar. Kalau fasting blood sugar masih lagi normal, bukan maksud kita masih selamat. Kadang-kadang kita sebenarnya kita tak tahu dan juga kita tak perasan. Sebenarnya kemungkinan besar kita ada insulin resistant. Sebab insulin dihasilkan dengan terlalu banyak untuk memastikan supaya apa? Supaya gula ni boleh turun kembali pada tahap yang
asal. Okay, right. Stop situ untuk insulin. Jom kita tengok hormon yang kedua. Baik. Okay, apa dia hormon yang kedua? Hormon yang kedua, kita panggil dia sebagai apa? Ini adalah hormon yang mengawal rasa kenyang. Nama dia adalah leptin. Leptin. Okay. Siapa yang menghasilkan leptin? Leptin dihasilkan oleh fat cell. Sel-sel lemak dekat dalam badan. Right. So, untuk orang-orang yang ada obesity, memang sudah ada obesity, fat cell ni, bila dia menghasilkan leptin, so mereka memiliki sekitar dalam 4 kali ganda berbanding dengan orang yang normal. Orang yang ada BMI biasa normal. Okay. So mereka ada sekitar dalam 4 kali ganda. Hormon leptin ni berbanding dengan orang-orang yang normal. Okay. Dekat sini agak tricky sebab leptin pun boleh juga berlaku resistant seperti mana insulin. Right. Bila mana berlaku leptin resistant, okay. Apabila berlaku leptin resistant, right. So sistem badan ni tadi, so saya dah sebut tadi, ini adalah hormon yang beri rasa kenyang. Okay. Right. So sepatutnya dalam keadaan biasa, bila kita lepas kita makan, fat cell akan rembeskan leptin untuk bagi tahu, oh dah kenyang, boleh stop makan. Tapi dalam keadaan leptin resistant, dalam keadaan yang terlalu banyak dekat dalam kita punya darah kita, apa yang berlaku? Leptin ni tadi tidak lagi menghasilkan isyarat ini. Untuk diberitahu kepada otak untuk bagi tahu bahawa sebenarnya perut kita dah cukup kenyang. Right. So bila benda ni berlaku, itu yang menyebabkan orang akan rasa tak kenyang. Makan lagi. Mungkin juga dia mengalami masalah leptin resistant. Okay, kat sini ada satu tricky part. Right. Ini berkaitan dengan orang-orang yang ada obesity lah. So kat sini agak menarik sebenarnya. Sebab bila kita sebut pasal leptin resistant, baik, katakan seseorang tu dia cuba untuk menguruskan berat badan. Mungkin dia buat diet restricted, kalori intake semua dia, mungkin tak makan ni. Right. So apa benda yang berlaku? Mungkin dia akan kurang berat badan. So pada masa sama mungkin dia akan mengalami kekurangan fat cell sini. Right. So tapi isunya bila kata dia dah mula kurang fat cell tadi pula akan hantar balik isyarat kepada otak. Dia bagi tahu apa? Dia kurang leptin. So yang tadi dah berjaya turun berat badan semua benda, sampai satu masa nanti mesti dia cut out balik. Sebab dah cut out balik sebab apa? Sebabkan fat cell ni tadi hantar balik isyarat kepada badan, dia tak cukup tenaga, menyebabkan dia kembali makan balik semula. Yang inilah faktor utama kenapa berat badan kita jadi yo-yo. Boleh diet semua dah berjaya turun berat badan kan. Tapi disebabkan dia kurang hormon leptin semua benda, itu menyebabkan dia kembali rasa lapar, menyebabkan dia kembali makan semula. Itu yang faktor kenapa berat badan dia kembali naik. Alright. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya pergi kepada hormon yang berikutnya, bila kita sebut pasal pengurangan berat badan, tolong ambil perhatian. Terima kasih banyak kepada 158 viewer sekarang ni yang tengah menonton. Jangan lupa share dan juga like dan juga share. Sampaikan info-info ni kepada masyarakat. Kita bagi info ni percuma. Kita tak cas apa-apa pun. Harapan supaya masyarakat dapat aplikasikan dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Alright. Okay. So sebelum kita pergi kepada info yang berikutnya, apa yang kita nak sebut kat sini adalah, baik, kalau boleh, penurunan berat badan bukanlah perkara utama. Nombor satu, sebelum kita turunkan berat badan, kita nak apa? Kita nak sihat. Itu nombor satu. Apa-apa hal, pastikan badan kita sihat. Jangan target kepada berat badan. Sebabkan ramai orang salah faham. Bila kata turun berat badan, dia buat macam-macam. Ambil barang tu, ambil minum air ni. So padahal benda tu sebenarnya membahayakan. Kepada mana? Satu, kepada hati dia. Sebab hati yang memproseskan bahan-bahan kadang-kadang yang bersifat toksik. Dan pada masa yang sama, dia akan memberikan bebanan kepada siapa? Kepada buah pinggang. Yang ni kita boleh cek pada EFGR. Macam itulah lebih kurang. Kita boleh cek pada kreatinin. Itu kena buat full blood test lah. Alright. Okay. So kita dah belajar. First hormon, insulin. Yang kedua, leptin. Hormon yang ketiga, apa pula? Ini yang sebut sebagai hormon yang bagi rasa lapar. Hormon apa? Hormon ghrelin. Ghrelin hormon. Ini kita sebut dia sebagai hormon yang bagi rasa lapar, hungry hormone. Okey, siapa yang hasilkan dia? Stomach. Perut.
Okay. Perut yang akan menghasilkan rasa lapar ni tadi kan. So dia rembeskan hormon ghrelin Yang ni yang menyebabkan kita akan nak makan. So berita baik sebab hormon ghrelin ni biasanya dapat dikurangkan dengan macam mana? Bila kita pastikan setiap kali bila kita ambil makanan berat, kita ambil sumber protein kan. Baik, banyak kajian sains telah menunjukkan bahawa apabila dalam setiap kali waktu makan berat, ada kehadiran protein, iaitu akan merendahkan hormon ghrelin ni tadi. Okey. Terbajak 1, 2, 3 dan kemudian hormon yang keempat. Cuba teka hormon apa? Alright. Itulah dia hormon yang orang selalu sebut hormon stres. Hormon apa Kortisol. Hormon kortisol. Right. Ada setengah diet mungkin bersifat rejim yang agak ketat kan. Apabila dia aplikasikan apabila dia gunakan kaedah tersebut, dia akan menyebabkan hormon ini terhasil. Bila hormon ini terhasil dalam kuantiti yang agak banyak, apa yang akan berlaku? Dia akan give up kan. Last sebab hormon dia akan buat apa? Dia akan suruh kita makan. Bila kortisol ni menyebabkan stres hormon ni ada, menyebabkan dia suruh badan kita untuk cari makanan. Alright. So kalau kita tak cukup tidur malam pun sama, dia akan rembeskan hormon kortisol. Sebab tu kadang-kadang mungkin orang tak boleh tidur malam, dia akan boleh cari makanan. Sebabkan badan dia tengah stres sebenarnya. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan, kita dah belajar tentang 4 jenis hormon. Yang pertama hormon apa? Insulin, leptin, ghrelin dan juga kortisol. Okey. Right. Boleh kita lompat balik. Terima kasih banyak kepada 180 orang viewer sekarang yang tengah view di Facebook page Sama Lemak Pemakanan. Kita beri clap sikit. Tahniah tuan-tuan dan puan. Sudi bersama-sama. Bukan apa dia. Kalau dah pukul 3.17 ni, 3 ni waktu selesa sebenarnya untuk tidur kan. Masa-mata tu jadikan berat kan. Saya akan cerita kan, kenapa jadi berat mata Okay, jom kita perhatikan Right. So bila dia ada kata sebenarnya apa yang kita makan tau sebenarnya. Okay, alright. Cuba kita perhatikan. Bila kita makan, dan perasan tak waktu pertama sekali pada waktu makan tengah hari cuba kita perhatikan. Kenapa lepas kita makan tengah hari, kita akan rasa sangat mengantuk? Sebab apa? Sebab bila kita makan, dalam makanan tu kita ada apa? Biasanya kita akan ada apa? Yelah, standard lah. Kita akan ada nasi sebagai karbohidrat. Kemudian kita akan ada protein. Kita ambil ikan ke ayam ke daging ke telur. Right. So di dalam protein ni tadi, dia ada satu nama dia adalah asid amino. Right. Di mana ni Sini lah. Right. Okay. Asid amino yang namanya apa? Tryptophan. Right. Okay. Dalam keadaan perut kita penuh, tinggi dengan karbohidrat, apa yang berlaku bila tinggi karbohidrat, gula naik, pada masa sama insulin pun naik ini akan menyebabkan asid amino ini akan cenderung untuk diambil oleh otak kita sebenarnya, untuk masuk ke dalam otak. So tryptophan ni tadi essential amino acid. Essential ni maksudnya badan kita tak boleh hasilkan, dia memang kena ambil daripada sumber luar. Right. So dalam keadaan dia tinggi dengan glukos, tinggi dengan insulin semua dia, asid amino ni akan lebih tertumpu kat mana? Dia akan lebih tertumpu pada otak. So bila tertumpu pada otak, dia masuk pada otak dia akan tukar jadi apa? Serotonin. Baik, bila serotonin apa? Dia yang akan menghasilkan rasa kita relax tenang tak cuak, kita rasa macam relax, cool semua benda So serotonin ni pula dia akan lead kepada apa? Dia akan menghasilkan kepada melatonin. Alright. So melatonin. Right. Melatonin lah yang menghasilkan rasa mengantuk. Kalau dah padat dengan melatonin, tahan mata ikut letak dia pun dekat mata pun tak boleh tahan dah. Sebabkan otak tu memang betul-betul dah penuh dengan bahan-bahan yang menyebabkan kita rasa mengantuk. So saya bagi satu tips. Ni hadiah saya untuk tuan-tuan dan puan-puan hari ni sebab sudi dengar. Right. Macam mana kita nak pastikan kita tak rasa mengantuk lepas kita makan tengah hari? Cuba teka macam cara dia. Alright. Jika dia teka betul tu saya tahu apa cerita kat sini. Alright. Okay. So macam mana kita nak pastikan kita boleh tak hilangkan rasa mengantuk masa makan tengah hari? Satu je caranya tuan-tuan dan puan. Kawal mana? Kita kawal lah punca dia. Punca kat mana? Sini. Kawal pada karbohidrat. Sebab tu masa makan tengah hari, elakkan makan tengah hari dalam keadaan karbohidrat tu yang terlalu banyak. Dah menjadi tradisi kita Orang-orang Malaysia ni kalau kata makan nasi tengah hari banyak mana standard portion lah satu bungkus lepas tu tambah lagi dengan mungkin
sirap limau ke apa kan, tambah lagi dengan nasi semua tu menyebabkan bebanan karbohidrat. Dalam keadaan bebanan karbohidrat yang agak tinggi, automatik tadi asid amino tryptophan memang automatik dia akan pergi kepada otak kan, akan padat kat sana ni dan menyebabkan kita rasa mengantuk kan. Baik, so insulin resistant salah satu daripada tanda macam mana kita nak tahu kita ada insulin resistant ke tak, kita perhatikan tadi lepas kita makan mengantuk ke tak kan. Kalau kita mengantuk, petanda bahawa kita ada insulin resistant sebenarnya kan. Kenapa penting sangat insulin resistant? Sebab insulin resistant yang mainkan peranan yang sangat penting. Kita jumpa insulin resistant ni dia adalah faktor yang membawa kepada apa? Yang pertama adalah membawa kepada pre-diabetic. Sebab apa pre-diabetic? Sebab insulin tadi tu dah terlalu banyak ataupun tidak lagi bekerja kan. Baik, kemudian dia akan lead kepada apa? Seterusnya dia akan bawa kepada diabetes. Right, So, tuan-tuan dan puan-puan kan, penting sangat-sangat untuk kita mula kawal pengambilan karbohidrat kita kan. Kawal pengambilan karbohidrat So setiap kali makan kan, pastikan nasi ambil banyak mana dalam satu cawan ataupun genggam kita lah kan. Cuba tuan-tuan dan puan buat satu genggam kan. Ini yang paling mudah Alright. Okay, right. So pastikan kawal pengambilan karbohidrat dalam keadaan yang paling kita hadkan lah tadi seperti mana kita sebutkan tadi Alright. Terima kasih banyak 218 viewers sekarang ni Tolong share lagi Mudah-mudahan info kita dapat pada petang ni bermanfaat Kalau tuan-tuan dan puan-puan kan kita dah bagi tahu kan. Selalu rasa mengantuk kerja pejabat ni kadang-kadang kalau nak masuk balik pukul 3 ni memang memerlukan mujahadah lah kan. Nak tahan mata ke apa kan. Saya bagi satu tips, tolong 1 minggu yang ke hadapan ni kan, bila kita masuk kerja ke kan, pasti cuba kawal portion intake untuk karbohidrat. Tuan-tuan dan puan-puan akan lihat kelainan. Cuba tuan-tuan puan-puan laksanakan Nanti cuba perhatikan, mesti akan ada kelainan. Tuan-tuan dan puan-puan pukul 2 masuk akan mata lagi segar. Sebab kita banyak assumption, kita assume bila kita ambil gula, okey rasa macam yelah kenyang kot, yang ni akan bagi rasa kenyang kan. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya bila kita kawal gula kan, sebenarnya pada masa itu badan kita akan berfungsi dengan lebih optimum. Sebab apa Sebab saya share lagi banyak info ni saya nak share pada tuan-tuan dan puan-puan right. Sebab ni salur darah. Mana saya nak conteng sini right. Okay. Bayangkan ni salur darah kita kita punya salur darah kita right. So dalam keadaan biasa salur darah kita ni ada gula banyak mana dalam satu sudu je. Baik So dalam keadaan biasa, dalam keadaan kita fasting macam tu gula dalam salur darah memang sangat sikit. Mungkin kita dalam 4 ke 4.2 macam tu bila molekul okay right. Kemudian apabila kita tambah gula bila kita makan, minum semua dia daripada sumber yang tinggi dengan karbohidrat ni tadi, yang ini yang menyebabkan salur darah kita tu menjadi pekat dengan gula So bila tinggi gula tinggi dengan insulin, yang ni kita sebut dia sebagai inflammation sebab dia akan menyebabkan oxidation of LDL. Okey, tak apa. Saya tak nak pergi kepada part tu terlalu mendadak. Cukup kalau ada sesi lain kali kita akan share lagi berkenaan dengan oxidation of LDL Alright. So right. Okey. Right. So saya sampai ke peringkat sini. Right. So saya rasa cukup dahulu info sini. Kita cuba review balik, kita cuba recap balik semula. Kita ada hormon apa yang mengawal berat badan kat dalam badan kita ni? Kita ada insulin, leptin, ghrelin dan juga kortisol. Okey. Mana yang kita nak naikkan? Mana yang kita nak kawal? Insulin, kita nak buat apa? Kita nak kawal lah. Kita nak pastikan dia paling minimum. Sebab bila dia minimum, pada masa tu barulah enzim lipase ni akan activated. Akan diaktifkan untuk bakar lemak. Bayangkan kalau kita jenis yang pagi tadi, contoh pukul 8 pagi makan, pukul 10 makan, pukul 1 makan, pukul 4 makan, malam makan lagi 6 makan, 10 malam makan lagi Apa yang berlaku? Kemungkinan besar darah kita setiap masa insulin tu dia tak sempat turun pun. Bila insulin tu tak sempat turun pun, itulah menyebabkan faktor kenapa tidak berlaku pembakaran lemak. Sebab enzim lipase ni dia sangat berkait rapat. Ada sedikit pun insulin dia tak akan dihasilkan, dia tak akan diaktifkan oleh pankreas. Alright. Okay. Dan kemudian insulin kita nak apa? Kita pastikan dia as low as possible. Macam mana nak hasilkan as low as possible? Kawal sini karbohidrat intake. Kawal
pengambilan karbohidrat. Karbohidrat sumber apa? Daripada yang ni kena jaga betul. Gula dan juga tepung-tepungan. Dua benda ni kena jaga betul. Gula, sebarang jenis gula. Dan juga yang kedua, tepung-tepungan. Banyaklah kan, kalau sebut pasal gula tepung ni, confirm lah kuih dah termasuk kan. Dah lah kita suka makan kuih setiap hari kan. Tapi kena ambil maklum tu sebenarnya punca. Kenapa kadang-kadang kan badan kita akan mudah menjadi pergi kepada state insulin resistant. Okay, alright. Itu yang pertama. Yang kedua, leptin. Macam mana kita nak pastikan ni? Right. Ini kalau kata leptin, apa yang kita nak buat adalah kita nak pastikan supaya enzim ini sentiasa dihasilkan. Right. Sentiasa dihasilkan lah. Maksudnya dia tak berlaku pada tahap resistant. So yang ni lah tadi yang saya sebut apa, dia kena pastikan makan apa. Setiap kali makan, pastikan ambil protein. Tak tulis tadi Right. Setiap kali makan jangan lupa makan protein. Protein akan bagi rasa kepuasan. Dan protein akan bagi rasa kepuasan. Right. Kemudian ghrelin and hungry hormone so hungry hormone ni okay, right. So yang ni yang kita minta untuk teruskan. Right. Yang ni apa? Ni kita nak pastikan supaya dia tak naik terlalu tinggi. Alright. Okay. Kemudian kortisol pun sama, kita nak pastikan dia tak naik terlalu tinggi. Alright. So jagalah badan, jangan stres banyak-banyak. Okay. Alright. So jam dah menunjukkan 3.27. Terima kasih banyak kepada 230 orang viewer sekarang ni yang tengah online. So jangan lupa klik like, klik share sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya kita semua dapat benefit daripada program pada hari ini. Alright. Okay. So jom kita saksikan beberapa temu ramah yang telah pun dilaksanakan. Jom. Cukuplah kot kita rehat sekejap. Silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana sudi join sesi webinar kita pada hari ini. Hari ini kita nak dengarkan pendapat daripada sahabat-sahabat kita tentang sayur-sayuran. Korang semua ni makan sayur tak? Okey, jom kita saksikan. Apa kebaikan makan sayur? Sayur kebaikan dia mempunyai serat dan vitamin. Kelebihan sayur dia mengandungi zat besi yang tinggi serta mengandungi vitamin lah. Makan serat yang tinggi dengan mineral dan vitamin. Sayur dia tinggi oksida, maknanya boleh memberi kulit kita cantik. Sayur ni dia sebagai sumber mineral lah, yang saya tahulah, mineral, serat dan antioksidan yang baik lah. Semalam makan berapa hidangan sayuran? Semalam saya makan sayur 3 kali hidangan, pagi, tengah hari dan petang. Semalam saya hanya sempat mengambil 2 hidangan. 2 hidangan. Saya tak mengambil sayuran semalam, tapi saya ada makan buah-buahan. Semalam kalau ikutkan lebih kurang dalam 4 hidangan juga dah. Biasanya saya akan makan setiap kali hidangan utama, so 3 kali lah lebih kurang. Sayur ni boleh membantu tak menurunkan berat badan? Ya, sayur-sayuran berdaun hijau membantu untuk penurunan berat badan. Macam saya telah mengalami penurunan berat badan sebanyak 3 kilo untuk bulan ini. Sangat-sangat membantu. Bagi saya, untuk bulan ni saja saya turun dalam 2 kg. Jadi berat badan saya biasanya maintain lah ideal. So saya rasa dia dapat meningkatkan lah berat badan. Sangat membantu. Contoh macam saya lebih gemar makan sayur bayam dan saya dapati ia amat membantu dalam proses penurunan berat badan. Pada pengalaman saya memang membantu untuk menurunkan berat badan. Sebab sebelum saya mengamalkan pengambilan sayur secara konsisten, penurunan berat badan tu kurang memberasakan. Tapi setelah saya cuba apply, sayur ni dapat mempercepatkan penurunan berat badan disampai exercise.
Pada pendapat saya, sayur adalah satu makanan yang cepat kenyang dan daripada proses pencernaan dia adalah lebih bagus daripada makanan-makanan lain. So dari proses penurunan badan, saya rasa sayur adalah satu bahan makanan yang mudah untuk kita menurunkan berat badan. Okey, kita dah dengar daripada sahabat-sahabat kita tadi. Anda pula macam mana ya? Jangan ke mana-mana kerana kita akan kongsikan lagi tips makan sayur dalam proses penurunan berat badan. Oh ya, jangan lupa like dan follow Facebook page Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang kerana banyak sangat info pemakanan yang boleh kita dapat daripada sini tau. Jangan lupa, jumpa lagi. Untuk bersama-sama dengan kita on air secara live di Facebook page Pusat Maklumat Pemakanan. Sekali lagi jangan lupa like, share di Facebook kan, berkenaan dengan Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang. Baik, tadi kita dah cerita berkenaan dengan apa, dengan 4 jenis hormon. Sebenarnya ada sekitar dalam 7 hingga 8 hormon sebenarnya yang terbabit lah dalam untuk mengawal rasa lapar juga kenyang yang mempengaruhi kita punya berat badan kita. Tapi tak apa, kita just fokus pada 4 tu. Alright. So kita tengok pada hormon tadi, kita nak apa? Kita nak pastikan supaya apa? Insulin tadi berada dalam keadaan rendah. Baik, itu tadi kita yang pertama. Right, okay. So sekarang kita akan lihat bagaimana cara yang kita boleh laksanakan supaya apa? Supaya hormon-hormon ini kan, yang mana kita nak lebih, mana yang kita nak kurang dapat dihasilkan pada tempat yang betul kan, dan juga pada kuantiti yang betul. Right, okay. Yang pertama, right, cuba lihat okay, bagaimana cara makan. Kita lihat apakah kekerapan kita makan. Right. So kalaulah kita ni jenis orang yang suka, tak tahu orang sini panggil dia ngopeh. Ngopeh kerap makan lah kot lebih kurang macam itulah kan. Alright. Okay. Kalaulah kita ni jenis kuat, sikit-sikit makan. Walaupun dalam keadaan kuantiti yang kecil, sebenarnya itu bukan satu benda yang baik. Especially yang kita ngopeh tu adalah berasaskan sumber kepada tepung. Sebab ingat, tepung adalah refined karbohidrat. Bila sebut refined karbohidrat, dia adalah punca kenapa glucose spike. Glucose spike tu apa? Gula akan naik tinggi dekat dalam darah. Saya dah sebut tadi bila kita makan, ingat bila kita ambil daripada sumber karbohidrat, dia akan boleh menyebabkan glucose spike kan. So glucose spike ni tadi, dua punca dia yang paling utama yang kita tahu betul kan. Yang pertama adalah pada gula kan, sebarang jenis gula. Okey. Yang kedua, tepungan. Alright. Sebab apa tepung Sebab tepung dia berbuat daripada gandum Alright. Kalau kita lihat kepada struktur gandum itu sendiri, yang asal dia ada apa? Yang asal dia apa? Dia ada berat, dia ada 3 komponen asalnya. Okay. Dia ada bran, selaput luar, selaput dalam ni kan. Kemudian dia ada endosperm kan. Dan dia ada endosperm kan. Right. Okay, dia ada bran kan. Right. Yang kat dalam ni saya tak ingat, saya kena cari balik Macam maaf lah, sesi live macam ni kan, banyak benda terlupa Right, okay. Right. So apabila diproses, dikilang, gandum ini apa yang tinggal sebelum tu? Right. Bran ni ada apa? Dia ada serat, vitamin B1 lah terutama juga vitamin B kompleks yang lain. Right. Kemudian endosperm ni ada apa? Ada karbohidrat dan juga sedikit. Alright. So bila diproses dekat kilang, apa yang berlaku? Tepung ni tadi, dia akan hilang serat ni kan, dan dia akan tinggal apa? Hanya pada hanya pada apa? Dia tinggal endosperm tadi. Yang mana dia kaya dengan karbohidrat sahaja kan. Alright. So bila kita ambil sini, ini yang kita sebut sebagai apa? Refined karbo kan. Bila masuk dalam badan, bila tak ada serat, automatik gula mencanak naik dekat dalam darah kan. Sebab tu nasihat saya ketika waktu pagi kan, selalu pertimbangkan makanan sarapan apa yang kita nak ambil kan. Seboleh-bolehnya elakkan makanan yang ada kombinasi ni. Gula juga tepung-tepungan Alright. Okay. Sorry. Baik. Alright. Okay. So kita pergi kepada poin yang berikutnya. Producer dah warning saya jangan melalut tak apa, jangan bimbang Kita cuba on track balik. Okay, jom. Right. Hadkan pengambilan karbohidrat kan. Pastikan 2 serving kan. Dalam satu hidangan Alright. Okay.
Yang kemudian, pastikan ambil protein secukupnya. Ambil protein. Okay. Alright. Ambil protein yang secukupnya. Alright. Dan kemudian, yang keempat, barulah kita akan sentuh apa? Berkenaan dengan bila kita dah kawal ni, kan? Protein pun kita ambil dalam hidangan, kan? Jangan tak ambil juga, seekor ikan ataupun ayam, kan? Okay. Dan kemudian yang keempat, apa yang kita nak tingkatkan, inilah yang kita gelarkan sebagai tingkatkan sayuran. Okey. Tak ramai orang suka makan sayur, betul tak, kan? Memang saya, kan, kalau sama-sama belajar dulu, dia kata apa, macam kambing. Banyak kau makan sayur macam kambing. Macam-macam orang, Alright. Okay. So, kita tengok kenapa sayur. Alright. Kenapa sayur, Alright. Okay. Yang pertama, saya kena padam ni dulu. Boleh, tuan-tuan dah catat ni? Dah tulis semua ni? Okay, saya nak padam, Alright. Kenapa sayur? Kita akan lihat khasiat sayur. Barulah masuk cerita, kan, turun berat badan, kawan-kawan makan tu, kemudian kita akan cerita pasal sayur. Kenapa sayur? Alright. Terima kasih kepada 250 orang viewer yang sedang meningkat. Naik lagi, kalau boleh ramai lagi lah, sebab kita bagi info percuma ni je. Kelas ni tak ada bayaran, semua dia datang percuma dengar je. Kita nak minta untuk amalkan supaya mudah-mudahan supaya apa? Supaya rakyat Malaysia lepas ni ramai yang slim-slim, yang sihat-sihat, dan pada masa sama dia banyak juga boleh menyumbang kepada komuniti sekeliling dia. Right? Okay. Kenapa sayur? Ramai orang tak boleh makan sayur. Betul tak, kan? Makan sayur sakit apa? Sakit perut lah benda. Kita akan terangkan tentang berkenaan dengan benda tu. Right? Apa dah? Okay, tak apa. Kita ada masa lagi. Okay. Right. Kenapa sayur? Yang pertama. Sebab apa? Sebab sayur dia rendah karbohidrat. Ada orang kata tak ada karbohidrat pun sayur ni. Ada. Karbohidrat daripada apa? Daripada fiber. Fiber ataupun serat adalah sejenis karbohidrat yang kita tak boleh cerna. Itulah karbohidrat yang terdapat dekat dalam sayur. Alright. Okay. Kemudian, tapi kandungan dia sangat-sangat sikit. Okay. Kemudian, ada apa lagi dekat dalam sayur ni? Kan? Dia padat dengan nutrien. Berbagai-bagai nutrien. Right. Dan juga pada masa yang sama, of course, kalau kita yang suka kira-kira kalori ke apa ke, biasanya kalori pada sayur ni kita assume tak ada kalori. Pada sayur ni biasanya kita akan assume tak ada kalori. Zero kalori macam itulah. Kalori. Okay. Right. Kita sentuh pada poin yang kedua. Kita dah sebut ni tadi. Tinggi dengan nutrien. Baik. Nutrien apa yang kita nak ni? Tuan-tuan dan puan. Cuba teka nutrien apa. Right. So, ada pelbagai jenis nutrien. Even, saya nak promote sikit lah buku ni, disediakan oleh Institute of Health. Kalau buku ni tu pun, RNI ni pun dia dah sediakan. Dia nak bagi tahu, rakyat Malaysia perlu makan banyak mana, kuantiti banyak mana yang diperlukan. Dia sebut pasal makronutrien, mikronutrien, dan poin-poin yang saya sebut pada tuan-tuan dan puan ni, tuan-tuan dan puan boleh check pada ni. Ni standard recommendation yang paling latest lah, tahun 2017. Sekarang ni yang kita guna. Right. Okay. So, nutrien apa yang kita nak? Sangat penting sebenarnya dalam badan kita. Kadang-kadang kita mengabaikan tentang nutrien. Okay. Nutrien apa? Sebenarnya kita perlukan ini, tuan-tuan dan puan. Potasium. Pernah dengar? Potasium? Potasium, right. So, dia wujud sebagai apa? Dia wujud sebagai electrolyte dekat dalam darah kita. Alright. Okay. Selalu kalau kita cramp, kan? Kalau kata kita cramp kaki ke, lenguh-lenguh ke apa ke, biasa orang kata apa? Awak kurang electrolyte lah. Selalu dia kurang apa? Kurang potasium, kurang magnesium, kurang sodium, kan? Bayangkan kalau perkara yang sama berlaku pada salur darah. Bayangkan kalau perkara yang sama berlaku pada salur darah, salur darah kita akan jadi apa? Akan jadi tegang. Dia akan jadi tegang, keras. Sebab tu kebanyakan kalau kata ada diabetes, ada darah tinggi, kebanyakannya apa? Dia akan mengalami masalah kekurangan potasium. So saranan potasium perlu diambil banyak mana. Kalau dapat pada saranan ni, insyaAllah blood pressure akan down, kecil manis pun akan lebih okey. Alright. Banyak mana kita perlukan. Yang ni pun recommendation yang dapat diaplikasikan turut sama dekat US. 4,700 miligram per day. Alright. Okay. So nak capai banyak mana potasium ni sebanyak 4,700 miligram satu hari. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu dalam sel badan ni, contoh saya buat sikit untuk tuan-tuan dan puan-puan faham. Right. Ni kita ada sel badan. Okay.
pada sel badan ni sebenarnya dia ada satu pump. Pump ni apa kita panggil dia? Potassium sodium pump. Sorry, K. Dia ada satu pump Pump ni bila masuk dia akan keluar semua dia. Dalam keadaan resting state, dia dalam keadaan dia relax, tenang menghasilkan tenaga yang cukup, memastikan sel tu berupaya berfungsi pada tahap yang maksimum. Dia perlukan tinggi dengan potasium. Sebab bila keadaan badan kita tinggi dengan potasium, dia akan menetralkan segala impak-impak yang datang bila sodium turut tinggi dekat dalam badan. Sebab potasium dengan sodium, of course lah kalau kita tahu darah tinggi tak boleh makan garam semua tu kan. So itulah sodium. Kita nak tinggikan potasium, bila kita tinggikan potasium, automatik sodium tadi akan dikurangkan. Right. So berita menarik, potasium berada banyak dalam kita punya sayur-sayuran. Okay, alright. So menjadi persoalan, aku banyak ni nak dapatkan 4,700 mg per day potasium ni sebenarnya apa yang kita perlukan banyak mana? Sebenarnya sangat banyak. Tak kurang daripada 7 cawan sebenarnya. Tapi tuan-tuan dan puan jangan bimbang, ikut recommendation yang kita buat pada piramid makanan Malaysia yang paling terbaru pada tahun 2020 sekurang-kurangnya 3 cup sayur satu hari per day. Yang ni yang kita perlukan. Okay. So untuk mendapatkan manfaat yang datang daripada sayur-sayuran ini tadi. Alright, okay. Baik. So kita dah sebut tadi padat dengan nutrien. Poin yang ketiga, yang berikutnya. Saya tak mengabaikan banyak lagi nutrien-nutrien lain tapi saya tak sempat nak share dekat sini. Kita just fokus pada hanya satu dulu. Yang ni yang selalu orang kurang. Kita nak fokuskan, ambil sebenarnya memang kena cukup banyak. Sekurang-kurangnya 3 cawan satu hari. Sekurang-kurangnya. Tu latest guideline yang kita berikan lah dalam piramid makanan Malaysia yang terbaru. Okay. Alright. Dan kemudian yang info yang berikutnya. Ini lagi menarik sebab dia kaya dengan phytonutrient. Okay. Phytonutrient Alright. Dia sebut pasal phytonutrient. Apa fungsi phytonutrient? Kebanyakannya adalah berfungsi sebagai antioksidan. Dia je salah. Okay. Antioksidan. Betul lah tadi Okay, right. Lalu okay. Right. Phytonutrient dia ada antioksidan Ada jenis apa phytonutrient ni tadi? Kita ada pelbagai-bagai. Yang biasa kita nampak, biasa kita dengar apa? Beta karotin kan. Kata kalau makan ni, makan carrot banyak mata jadi cerah Itu salah satunya. Right. Kita ada daripada kumpulan carotenoid. Kemudian kita ada juga daripada kumpulan flavonoids. Saya sediakan pada tuan-tuan perempuan, istilah ni, tuan-tuan perempuan catat, ada kesempatan Google. Zaman Google kan boleh cari info kan. Google supaya kita lepas ni kalau kata nak makan sayur tu kita tahu sebenarnya kita dapat sebenarnya daripada makan tadi. Right. Yang kemudiannya resveratrol. Resveratrol. Okey. Yang keempat, kita ada apa juga? Glucosinolates. Okey, right. So, kita tengok sikit-sikit je. Okay. Contoh resveratrol yang ni terdapat dalam apa? Dalam anggur ini sangat bagus Right. Okay. Kemudian glucosinolates yang ni terdapat banyak dalam apa? Dia terdapat dekat dalam cruciferous vegetables. Tahu tak cruciferous vegetable tu apa? Viewer terima kasih banyak, 264 orang viewer sekarang yang tengah tengok. Tolong share, tarik lagi ramai-ramai lagi kan. Menarik ni sebenarnya, kita nak cerita lagi banyak sebenarnya. Phytonutrient Okay. Glucosinolates, pernah dengar tak perkataan ni? Saya pun kalau tak banyak tak tahu juga Glucosinolates ni banyak dalam cruciferous istilah tuan-tuan jangan terkejut sangat saya tak tahu apa nak sebut apa dalam bahasa Melayu. So saya terpaksa ambil perkataan ni okay. Cruciferous vegetable. Okay. Apa contoh cruciferous vegetable ni? Cruciferous vegetable ni apa contoh dia? Brokoli, kubis bunga, asparagus, sayur-sayur yang berbatang-batang tu selalu biasanya kalau kata untuk budak-budak kecil tu, kadang-kadang kita akan buat sebagai apa? Sebagai makanan pelengkap kan. Sebab rasa dia biasa tak pahit kan. So cruciferous vegetables, kelebihan dia apa? Dia banyak membantu fungsi hati. Fungsi hati itu apa? Untuk dia tapis
untuk dia tapis toksik dekat dalam hati. Sebab penapisan toksik dalam hati tu dah ada 2 fasa kan. Bila dia dekat sini nanti dia akan bantu. Alright, okay. Masa sedang mencemburui produksi pun kata cepat. Okay, tak apa. Alright. Okay, cruciferous vitamin. Okay, so kita dah maklum sini. Phytonutrient, antioksidan. Phytonutrient apa? Kita boleh nampak daripada sayur-sayuran yang pelbagai warna. Memang Tuhan jadikan bila ada warna semua jadi, itu adalah warna-warna yang sangat-sangat baik sebenarnya. Contoh satu lagi, saya bagi satu lagi contoh kan. Kurkumin. Kan tak kurkumin terdapat dalam apa? Dalam turmeric kan? Dalam kita punya kunyit. Okay, alright. Boleh? Okay, yang berikutnya. Okay. So, yang berikutnya, yang keempat. Bila sebut sayur, ingat saya sebut dia tadi, rendah karbohidrat ni, apa dia ada tinggi dengan fiber. Fiber ni badan kita perlukan dalam 30 gram satu hari. Kan? Dia ada sikit lah, macam lelaki lebih sikit, perempuan lebih sikit, tapi anggaran dia lebih kurang dalam 30 gram. Kan? Right. Fiber ni kita tak boleh nak ukur dekat dalam darah sebab dia tak boleh serap. Kan? Right. Cuma saintis bila dia kaji, dia just tengok, bila orang ni ambil anggaran fiber dalam 30 gram tu, dia dapat paling optimum. Maksudnya kesihatan dapat dipertingkatkan, kurang berlaku apa? Kanser kolon, semua benda tu. Okay, right. So, baik. Okay. Fiber ni lah yang bertanggungjawab menjadikan kadang-kadang bila kita makan, perasan tak? Kita nak galakkan makan sayur banyak kan? Boleh payah tak tuan-tuan perempuan? Bila dengar bila saya cakap ni, pentinglah makan sayur kan? Hari esok terus makan sayur banyak kan? Saya silap pergi ambil 7 cup, terus sakit perut kan? Sebab apa Sebab kebanyakan masa sebabnya kemungkinan besar badan kita dia tak ada benda ni. Kemungkinan besar dia tak ada apa? Dia tak ada ni. Bakteria baik. Microbiome. Bakteria baik yang berada dekat pada usus besar tadi tu. So bila dia tak dapat hadam memang dia akan menyebabkan flatulence. Asyik tekuk-tekuk je saja kan. Asyik macam cirik perak macam itulah lebih kurang. Sebab kan tak ada bakteria baik ni tadi. Sebab apa? Sebab dah lama tak makan sayur kan. Tiba-tiba dah dengar tok ni semangat terus makan sayur banyak kan. Hati-hati tuan-tuan perempuan mungkin boleh berlaku keadaan sedemikian. So saranan saya apabila kita dah ada kesedaran untuk makan sayur kuantiti yang banyak, boleh tapi kita tingkatkan secara perlahan-lahan. Ataupun tips yang kedua, mungkin boleh cari apa? Boleh cuba cari yogurt, plain yogurt. Dia akan menambahkan yang masuk ke dalam badan kita kan, prebiotik semua benda tu, dia akan membantu untuk memudahkan supaya penghadaman dapat dijalankan dengan lebih baik. Okay, boleh Right. So fiber. Tim produksi boleh tunjukkan slide tu Okay. So macam mana dia bertindak Right. So bila kita kata insoluble fiber kan, the fiber ni ada 2 yang biasa kita sebut lah. Soluble dengan insoluble. Okay. Bila kata insoluble fiber yang tidak dapat diserap ni, apa yang berlaku? Bila dia masuk dekat dalam kita punya usus kita kan, apa yang akan berlaku? Dia akan menyebabkan kan makanan-makanan tadi kita yang daripada perut tadi yang dah mula masuk pada usus tu, dia akan mula bergumpal. Dia akan bergumpal, dia akan membentuk thick gel. Gel yang pekat gel yang pekat macam tu kan. Dan bila bentuk thick gel ni dia akan menjadikan makanan tu bergumpal lah. So bila dia bergumpal, dia akan menjadikan ianya lebih mudah bergerak sepanjang-panjang usus kita ni tadi. Kan? Start daripada usus kecil tadi kan. Gambar apa saya lukis ni. Okay, right. Okay. Kemudian bila dah masuk ni, dia terus je kan. Uniknya bila ada thick gel ni juga, dia menyebabkan makanan kita tadi yang bergerak sebab ni, dia bergerak akan sangat perlahan. Dan bila dia bergerak sangat perlahan, dia memperlahankan apa? Dia bantu untuk memperlahankan penyerapan nutrien. So penyerapan jadi lebih optimum. Lagi baik, optimum. Sebab dia perlahan perlahan, so sempatlah semua orang ambil nutrien yang ada pada dia kan. Okay, right. So bila penyerapan itu jadi optimum, pergerakan makanan itu jadi perlahan, pada masa sama inilah akan memberikan kepada kita rasa kenyang yang lebih lama. Bila rasa kenyang lebih lama, dia akan suppress kita punya appetite. Tak adalah kita asyik rasa lapar. So setiap kali makan tengah hari, setiap kali makan sarapan, setiap kali makan malam, jangan lupa sayur. Tolong sayur. Sarana pengambilan sayur tu sangat penting kita ambil dalam kuantiti yang banyak. Right. So insoluble fiber. Yang kedua kita ada tadi kita dah sebut pasal insoluble. Sekarang kita tengok, terima kasih kepada 280 orang viewer sekarang ni yang tengah view. Tolong share lagi. Alright. Okay.
Kemudian tadi kita sebut pasal insoluble fiber. Kemudian yang kedua, kita ada jenis fiber yang kedua iaitu soluble fiber. Right. Soluble fiber ni lah yang menjadi makanan kepada bakteria baik ni tadi. Kan? Tuan-tuan dan puan jangan terkejut kan? Dalam sistem usus kita memang semua jadi. Memang ada bakteria. Kan? Jangan terkejut kata bakteria kat luar ke nak elakkan masak. Memang dalam perut kita, dalam kita punya usus tu memang dah ada bakteria sebelum jadi kan. Dan bakteria ni tadi, dia makanan dia apa? Makanan dia pada soluble fiber ni tadi. Kan? Mungkin kita biasa dengar beta glucan kan. Glucomannan, macam tu lebih kurang lah kan. Antara benda-benda yang kategori dalam soluble fiber yang jadi makanan kepada bakteria. So bila bakteria baik ni banyak kan, memang saintis dapati bila bakteria baik ni banyak, apa yang berlaku? Semakin kurang chronic disease. Kan? Kurang berlaku irritated bowel syndrome, IBS, kurang berlaku colon cancer, kurang berlaku macam-macam penyakit lagi yang dapat dikurangkan. Sebab bakteria ni tadi, bila dia hidup dengan baik, dia akan bersinergi. Kan? Dia akan pulangkan balik nutrien-nutrien tadi. Kan? Yang mana mungkin tak sempat dihadam, dia akan pulangkan balik kepada sel-sel badan sebelum dirembes keluar. Alright. Okay, boleh? Okay, yang kemudiannya. Kita dah sebut tadi, dia ada nutrien, phytonutrien. Untuk apa? Okay, phytonutrien, dia ada antioksidan. Okay, alright. So, antioksidan ni, kan, kita akan sentuh point ni, dia adalah anti-inflammatory. Dia sebut antioksidan, dia adalah anti-inflammatory. Anti-inflammatory ni apa? Ini adalah keradangan. Bila berada dalam badan kita banyak keradangan, ini akan merosakkan pada sistem badan kita, pada salur darah kita. Right. So dia adalah anti-inflammatory. Disebabkan kehadiran phytonutrien. Right. Inflammatory. Okay. So kalau boleh, makan sayur biar yang pelbagai warna dan juga pelbagai jenis. Sebabnya setiap jenis warna sayur tu mewakili zat-zat yang berbeza. Okay, alright. So boleh tuan-tuan dan puan, kita lihat sedikit kenapa kena makan sayur. Yang pertama sebab dia kurang karbo, automatik dia tinggi nutrien, rendah kalori. Memang sangat-sangat baik untuk menurunkan berat badan. Okay, yang kedua, nutrien tinggi dengan apa? Kita nak cari apa ni? Potasium antaranya. Banyak lagi nutrien lain. Dan kemudian kita ada apa lagi? Kita ada phytonutrien. Phytonutrien itu penting untuk apa? Antioksidan. Antioksidan akan menghasilkan anti-inflammatory. Kita bisa darah kita akan menjadi lebih bersih. Dan kemudian yang keempat, dia tinggal fiber lah berkaitan dengan tinggi dengan fiber. Bila kata ada fiber ini, dia akan menyebabkan bakteria baik tu akan lebih banyak bercabang dan kita akan dapat macam-macam benefit kepada badan kita. Alright. Last but not least, sebelum kita pergi pada poin yang berikutnya, sebelum iklan ni. Okay, alright. Pastikan, saya nak minta tuan-tuan dan puan, bila beli sayur, pastikan sayur yang kita beli tu bersih. Kalau boleh elakkan daripada mengambil sayur-sayur daripada sumber yang ada guna pesticide, insecticide, semua benda elakkan. Sebab nutrien daripada sayur datang daripada mana? Datang daripada tanah. Datang daripada tanah. Kalau tanah yang kalau kita beli sayur daripada orang kampung, kawasan-kawasan ni, so itu paling terbaik sebenarnya. Kalau kata tuan-tuan dan puan, berada kawasan bandar, mana dapat sayur kampung kan? So kalau pergi ke pasar raya, cuba cari yang organik. InsyaAllah mudah-mudahan kita nak dapat nutrien ni. Kita dapat nutrien ni pada masa yang sama, racun-racun tadi tak masuk dalam badan kita. Alright. Okay. Baik. So kita sampai kepada poin ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh faham? Alright. Jom kita pergi kepada bahagian yang berikutnya. Okay. Alright. Jom kita pergi kepada yang bahagian berikutnya, iaitu tips. Tips macam mana kita nak meningkatkan pengambilan sayur dalam makanan seharian kita. Alright. Okay. Right. Terima kasih kepada penganjur. Dia tolong sediakan slide hari ni. Okay. Right. Yang pertama, tips yang pertama apa Yang pertama, kalau kita ni orang yang payah, sayur satu pun payah nak makan kan. Kalau kita jenis orang macam ni, mungkin boleh dipertimbangkan sayur tu kita boleh ambil dalam keadaan apa? Dalam bentuk jus. Tapi ingat bila kita buat jus daripada bentuk sayur ni, ingat jangan kita tapis. Sebab kita perlukan serat dia tadi. Bila tengah tapis, pada masa sama, jangan tambah gula kan. Elok-elok dah masuk serat, nutrien semua dah masuk, tiba-tiba tambah gula. Bila tambah gula, apa berlaku tuan-tuan puan? Insulin kan. Automatic insulin spike. So, kita tak dapat nak aktifkan tadi, yang enzim lipase semua benda tadi tu Right. Dan kemudian nak bagi lagi sedap, okey. Tambah lagi apa? Tambah lemon kat dalam tu kan. Right. Dan juga pada masa sama gunakan sedikit garam-garam bermineral untuk kita pastikan ada pertambahan elemen
potasium, magnesium dan juga mineral-mineral lain yang boleh membantu kan. Alright. Okey, tu tips yang pertama. Tips yang kedua kita akan sarankan untuk buat apa? Kalau kata kita ni suka makan salad kan, suka makan salad tak apalah kan. Tapi kalau orang yang tak suka makan salad macam mana? Cuba cari salad cutter. Gunting salad tu kan. Kadang-kadang bila kita dah potong salad kan, makanan-makanan yang kita nak jadikan sebagai ulam-ulaman ni tadi kan, bila kita dah potong kecil macam tu, kita akan lebih mudah untuk makan. So kita cut down kan. Supaya kita senang untuk kita makan Alright. Yang ketiga, apa yang kita boleh buat juga, kukus sayur-sayuran tu. Kukus apa contoh sayur kukus macam-macam kalau favourite kat rumah saya biasa buat apa, black bendi kan, macam itulah mak saya suka buat macam tu alright. Okay, kemudian baby carrot pun sedap juga kan, untuk kita kukus. Alright. Kemudian tips yang keempat, apa dia lagi, kita buat kerabu kan. Selalu dengar nasi kerabu kan, why not kita cuba buat kerabu sayur kan. Baru-baru ni saya dengan wife kan buat kerabu tu, kami cuba adjust semua benda kan. Letak pucuk paku, tambah sikit lemon, lepas tu tambah lagi olive oil kan. Tambah minyak tak apa, tak ada masalah. Sebab minyak tidak menyebabkan pertambahan insulin dalam badan. Sistem pencernaan berbeza daripada karbohidrat. So lazimkan apa-apa jenis masakan dekat rumah, kalau kita nak bakar ke apa ke, tambah minyak zaitun. Alright. Okay, alright. Kemudian yang berikutnya, kita ada telur dadah. Kalau kata buat telur dadah, jangan lupa tambah sayur. Dan yang berikutnya, gunakan sedikit sambal untuk kita pastikan pengambilan ulam-ulaman kita dapat tingkatkan. Mudah-mudahan bila ada sikit sambal tu, lagi banyaklah ulam yang kita boleh makan. Alright. So, baik. So, itu saja poin-poin yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Right. Jom, sebelum kita tutup, saya minta maaf saya tak buka ruang untuk kita bersoal jawab pada hari ini InsyaAllah nanti ada kesempatan nanti kita try. Sebab masa yang kita ada sangat-sangat singkat. Okay, jom. Saksikan video hidangan sayur dan juga iklan yang berikutnya. Saksikan. Silakan. Bangun pagi sudah fikir apa nak makan. Makan ini tinggi kalori, makan itu tak dapat telan. Jadi apa pilihan terbaik kalau nak sehat, tak nak naik berat? Senang saja kalau nak sihat, ikuti saranan tinggal sihat Malaysia. Suku-suku separuh ikut saja, suku ikan, suku nasi, separuh sayur dan buah. Suku separuh, suku separuh, suku separuh. Bangun pagi sudah fikir apa nak makan. Mohon jasa baik kan. Sebab kita sediakan ada CPD point kan. Kalau yang bekerja tu boleh dapat CPD point. Bila dia dengar talk pada petang ni lah boleh cuba isi pada ruang komen yang ada kat bawah tu kan. Boleh isi kan untuk dapatkan CJ clearance. So pastikan alamat email adalah tepat, tulis nama betul supaya betul lah nama anda terus supaya anda dapat CJ tadi di alamat email yang anda berikan. Right. So jangan lupa like, share page Facebook Pusat Maklumat Makanan Pahang sampai ke hadapan. Mudah-mudahan ada kesempatan kita jumpa lagi. Saya minta maaf banyak, mungkin ada kawan-kawan saya, saudara mara saya kan, ayah saya pun share sana sini kan video ni mudah-mudahan kan ada kesempatan ni kita dapat jumpa lagi di masa akan datang. Kita akan dapat share lagi beberapa tip dengan info yang berguna. Okay, bye-bye. Selamat.